Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seperti yang saya kata minggu lepas, so kita akan masuk bab baru iaitu bab 2 tekanan, di mana bab 2 tekanan ini kamu sudah belajar sedikit dia punya asas semasa kamu form 3 atau form 2. Saya tak pastilah, tapi kamu pernah belajar. So untuk hari ini kita akan masuk satu topik 2.1 tekanan dalam cecair. Sebelum kita masuk tekanan dalam cecair, so kita tengok dulu standard pembelajaran. Maksudnya kat sini, apa yang kamu patut tahu sebab selepas sahaja kamu habis belajar tentang subtopik ini. Yang pertama adalah berkomunikasi tentang konsep tekanan cecair iaitu P sama dengan rho G H. Maksudnya kamu tahulah, kamu boleh menceritakan kepada kawan kamu apakah itu tekanan cecair. Dengan menggunakan rumus P sama dengan rho G H. Yang kedua, mengeksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Nanti kita tengok ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi tekanan cecair. Mengeksperimen kita akan tahu keputusan dia lah. Yang ketiga sekali adalah menyelesaikan soalan melibatkan tekanan cecair. Seperti yang saya kata tadi, kamu sudah belajar tekanan semasa kamu tingkatan 2 atau kamu tingkatan 3. So kamu perlu tahu, ini adalah ilmu yang sedia ada yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah tekanan P ialah daya per unit luas. So itu adalah definisinya, tekanan ialah daya per unit luas. Di mana P ini adalah pressure, tekanan, F ini adalah force, daya, A ini adalah area, luas. So kamu kena hafal definisi tekanan. Mana rumus tekanan adalah P sama dengan F per A, unit tekanan adalah Pascal, ataupun PA lah. P besar, A kecil. Mesti rapat, jangan tulis jauh. Kemudian kamu juga perlu tahu apakah itu definisi ketumpatan. Ketumpatan ialah jisim per unit isi padu. Tertinggal I dekat situ ya. Jisim per unit isi padu. Definisi dua ni lebih kurang sama saja sebab rumus pun dua-dua adalah bahagi. Di mana rho ini adalah ketumpatan density, M ini adalah mass jisim, V ini adalah volume isi padu. So rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Sebutan ini adalah rho, RHO, rho. Di mana unit ketumpatan adalah kg, M kuasa negatif 3. So ilmu ini kamu kena hafal lah. Tak mustahil pun dia boleh tanya walaupun kamu semasa kamu tingkatan 4, tingkatan 5. Tak mustahil. So kita masuk 2.1 tekanan cecair. Gambar foto 2.1 menunjukkan air yang dilepaskan dari sebuah empangan. Saluran keluar air empangan itu berada pada bahagian dasar empangan. Mengapakah air itu boleh mancung keluar dengan kelajuan yang tinggi? Mengapakah saluran keluar air dibina pada bahagian dasar empangan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan air? So persoalannya kat sini, kenapa mesti lubang air ini berada di dasar, hampir-hampir dengan bawah empangan? Kenapa tak letak dekat atas? So dalam satu topik ni kita tengoklah kenapa dia perlu berada di bawah. Aktiviti 2.1 saya nak cover sangat. Sebab soalan tak pernah pun tanya. Apa yang kamu perlu tahu tentang aktiviti 2.1 ini adalah ini. P sama dengan rho G H. Dalam buku teks ni H rho G. So sama je lah. Saya hafal rho G H dari saya sekolah menengah dulu. So saya guna P sama dengan rho G H, di mana rumus ini datang daripada dua rumus yang ini. P sama dengan F per A dan rho sama dengan M per V. Cara untuk mendapatkan rumus ni tak payahlah. Cuma hanya perlu hafal saja. P ini adalah tekanan, H adalah kedalaman, rho adalah ketumpatan, G adalah pencetutan graviti iaitu 9.81 meter per saat. Seperti yang saya kata tadi, kamu tak perlu hafal pun dia punya cara-caranya. Kamu hanya perlu tahu rumus saja ni. Rumus ini yang kamu kena tahu. P sama dengan rho G H. Di mana P adalah tekanan cecair yang kita nak cari biasanya. H adalah kedalaman cecair. Rho adalah ketumpatan cecair. G adalah pencetutan graviti. Di mana pencetutan graviti ni kamu kena hafal ya. 9.81 meter per saat. Unit SI bagi tekanan adalah Pascal. Di mana
1 Pascal sama dengan 1 Newton meter kuasa negatif 2 ataupun 1 kg M negatif 2 S negatif 2. Okey. Nm negatif 2 kg M negatif 1 S negatif 2 ni datang daripada mana? Okey. Datang daripada rho GH ni lah. Okey. Dia ganti-gantikan unit. So, dia potong-potong-potong. Mana yang potong, mana yang kena darab apa semua. Dia dapat 2 unit lah lain. Okey. Kalau kamu rasa kamu susah nak buat unit ni, nak fikir unit ni apa, just ingat saja unit tekanan adalah Pascal. Okey. Kita tengok eksperimen 2.1. Okay, dalam ini tak silap saya ada 3 ke atau 2 eksperimen lah. So, eksperimen pertama 2.1. Okey. Eksperimen ini kita boleh dilakukan dalam amal. Okey, cuma mungkin akan buat demonstrasi lah sebab bahan kita tak cukup. Okey, bahan kita tak banyak. Okey. So, inference. Tekanan cecair bergantung kepada kedalaman cecair. Okey, kat sini daripada inference ini kita tahu dah tekanan cecair ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kedalaman cecair adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Ini adalah RV, ini adalah MV, kedalaman cair. Okey, dia kata kat sini hipotesisnya semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. Okey, kat sini saya nak tekankan perkataan kedalaman. Okey, kamu hati-hati. Okey, kadang-kadang ada pelajar buat kedalaman ni, kamu kena faham, kamu ukur daripada atas pergi ke bawah. Okey, pada atas pergi ke bawah. Ada setengah pelajar suka jawab macam ni. Semakin tinggi kedalaman cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Okey, perkataan tinggi itu kadang-kadang kita akan confuse dengan perkataan ukur tinggi. Di mana kalau kamu ukur tinggi, kamu ukur daripada bawah pergi ke atas. So, kat sini, okey, kamu kena hati-hatilah. Kamu jangan, sebab tu saya pesan, jangan guna perkataan tinggi kalau hipotesis. Okey, di mana kalau ini tinggi, ini kedalaman. So, saya kata tadi, ketinggian kamu ukur daripada bawah ke atas, tapi kedalaman kamu ukur dari atas ke bawah. So, kat situ ada contradiction. Okay, so macam boleh kata macam pening kepala lah. So, tak boleh lah. So, sebab itu saya selalu kata kalau hipotesis guna perkataan bertambah ataupun berkurang. Okay, tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan antara kedalaman cecair dan tekanan cair. So, kedalaman cecair ini adalah MV. Tekanan cecair ini adalah RV. Okay, so ini manipulasi bergerak balas. Okay. Pemboleh bergerak balas adalah tekanan cair yang diwakili oleh perbezaan ketinggian turus air D besar antara dua aras air dalam tiup. Okay, nanti kita tengoklah. Dimalahkan adalah ketepatan cair. So, kat sini kita nampaklah. Dia malahkan ketepatan cair. Maksudnya dia pakai satu jenis cair saja. Okay, biasanya kita pakai air lah. Okay, biasanya kita pakai air saja. So, ini adalah susunan radas dan bahan. Okay. So, kat sini ini adalah susunan radas. Okay, ini adalah susunan radas. Okay, so kita tengok sini mula-mula saya simplify lah. Okay, berdasarkan nombor 2 ni, tolak corong T-cell. Okay, corong T-cell yang ni. Okay, tolak corong T-cell ke dalam silinder penyukat berisi air sehingga kedalaman H 4 cm. Jadi, daripada kedalaman ni, maksud kamu ukur daripada atas sampai ke 4 cm. So, tolak supaya corong T-cell ni kena dengan kedalaman 4 cm. Okey, bila dia kamu tolak ke sini, okey, yang air berwarna ini akan berubah. Okey, dia akan bergerak ke atas ini. Okey, dari sini dia akan bergerak menyebabkan ada perbezaan dekat sini. Okey, ada perbezaan dekat sini. So, ini adalah yang kita wakilkan sebagai tekanan cair. Okey, kemudian eksperimen ini kita ulang, okey, kepada 8, 12 sampailah 20 cm. So, makin kamu tolak ke dalam, D besar ini nilainya makin besar. Maksudnya makin lama makin tinggi, akan naik ke atas. Yang ini makin lama makin akan turun. Okey, boleh dekat sini. Okey, saya ulang lah. So, corong T-cell ini semakin lama dia semakin turunkan ke dalam, makin dah dalam, daripada 4 pergi ke 20 cm. Okey, setiap pertambahan kedalaman dia, okey, nilai D ni akan makin lama makin besar. Okey, D ni kita ukur daripada permukaan, daripada perbezaan jarak yang atas ni dengan yang bawah ini. Okey, perbezaan dia. Yang ini akan naik, makin lama makin naik ke atas. Yang ini makin lama makin ke bawah. So, D itu kita ukur dia punya perbezaan jarak. Okey, so ini adalah jadual keputusan. Okey, kan lukiskan graf D melawan H. Okey.
So, kita tengok sini lah. Saya explain. Okay. Saya dah lukis lah. Mungkin saya tak pastilah kamu pernah buat tak, tapi saya pernah buat dulu. Okay. Masuk kecil-kecil. Ambil satu botol, tebuk lubang. Banyak. Okay. Okay, dalam kes ini ibaratkan ini botol plastik lah. So, saya tebuk 3 lubang yang perbezaan kedalaman. Okay. Di mana, kat sini kamu boleh tahu, yang paling tinggi kedalamannya adalah yang ini. Okay, kedalaman dia paling tinggi. Saya merah lah. Saya letak 3 lah. Okay. Kedalaman paling tinggi. Sorry. Kedalaman paling rendah. Kat sini A. Okay. Saya padam balik lah. Okay, ini adalah kedalaman paling rendah. Okay. Saya buat warna kuning. Warna merah. So, ini adalah kedalaman paling rendah. So, saya buat dengan anak panah ke bawah lah. So, kedalaman dia paling rendah. Okay, manakala B ni kedalamannya adalah sederhana. Okay, saya buat anak panah ke atas. Okay, manakala C adalah kedalaman paling besar. So, saya buat dua anak panah lah. Okay, warna merah ini mewakili kepada kedalaman. Okay, so A kedalaman paling kecil, B paling sederhana tengah-tengah, C adalah kedalaman paling besar. Okay, so apa yang akan berlaku kalau kamu cucuk lubang dekat situ? So apa yang akan berlaku? A ini akan terpancut macam ini. Okay, B akan terpancut, airnya akan terpancut macam ini. Dan C, airnya akan terpancut macam ini. So kat sini kita boleh nampak C ini jarak dia paling jauh. Kenapa jarak dia paling jauh? Kerana tekanannya adalah paling tinggi. Okey, tekanannya adalah paling tinggi sebab tu jaraknya paling jauh. Senang ceritalah. Kita boleh anggap macam tilam. Setiap air ni setiap dalam sebab macam ni saya kata. Air ini seolah-olah macam tilam lah. Okey, satu lapisan air, satu tilam. Lapisan kedua air, dua tilam. So, makin ke dalam, so makin banyak tilam. So, bayangkan kalau kamu tidur di bahagian C. So, tekanan yang dikenakan pada kamu adalah tinggi. Okey, so sebab banyak tilam yang hempap kamu. Jadi, sebab banyak tilam yang hempap kamu, so tekanan yang dihasilkan pada C ini adalah sangat-sangat tinggi. So, sebab itulah C terpancut paling jauh. Kalau kamu tidur dekat A ini, so tilam yang hempap kamu tu sikit saja. Jadi tekanannya adalah paling rendah. So turun ke bawah macam itu sajalah. So kat sini kita boleh kata hipotesis tadi tu diterima lah. Semakin bertambah tekanan, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cecair. Okey. Boleh. Okey. So kamu kena hafal lah. Okay, hipotesis kamu kena hafal. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cecair. So, eksperimen ini sekaligus menjawab tadi persoalan kita yang pertama tadi. Kenapa bila buat empangan, lubang keluar air tu mesti berada di bahagian paling bawah. Okey, sebab kenapa bahagian paling bawah? Sebab bahagian paling bawah punya tekanan yang paling tinggi. Jadi bila tekanan paling tinggi, air yang keluar pancut adalah lebih laju. Kalau kamu bawa kat sini, so air yang keluar adalah perlahan. So tak banyak air yang boleh keluar. Okey, so sebab itulah empangan mesti buat dekat dia punya lubang tu yang keluar air tu mesti buat pada bahagian paling bawah. Okey, ini adalah faktor yang pertama. Okey, faktor kedalaman. Okey, macam bagaimana kedalaman mempengaruhi tekanan cecair. Okey, so untuk eksperimen 2.2, okey, ini adalah eksperimen untuk mengkaji antara tekanan bergantung kepada ketumpatan cecair. So, yang ni ketumpatan cecair lah. Okey. So, kat sini kata semakin tinggi ketumpatan cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Jadi, semakin tumpat tekanan cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair dengan tekanan cecair. So, ini adalah MV, ketumpatan cecair. RV-nya adalah tekanan cecair. So, ini pun boleh ubahnya. Dimanipulasi adalah ketumpatan cecair. Rho. Okay, bergerak padas adalah sama macam tadi. Tekanan cecair yang diwakili oleh perbezaan ketinggian turus air di antara dua aras air dalam tiub biu dan dimalarkan adalah kedalaman cecair. Ini kali ini dia malarkan kedalaman cecair. So, radas dan bahan. Okay, prosedur. Buat satu petanda 2 cm daripada dasar bikar dengan menggunakan pita pelekat bagi semua bikar. Sediakan susunan radas seperti rajah 2.3.
Okey, ini susunan rajahnya, susunan radasnya, sorry. Okey, so bika A, bika B, bika C, yang mana bika A adalah diisi dengan alkohol, bika B diisi dengan air, manakala bika C diisi dengan gliserin. Okey, so apa dibuat dekat sini adalah direndamkan sekali lagi corong tisel itu. Okey, kat sini nampak ni. Nombor 3, dekatkan mulut corong tisel dengan permukaan alkohol dalam bika A. Tolak corong tisel secara mendekat ke dalam alkohol secara perlahan sehingga muncul corong tisel sama dengan penanda yang kita buat tadi yang 2 cm daripada 2 cm daripada dasar. Jadi kalau jangan confuse ya, kita still ambil dari kedah, laman kita still ukur daripada atas ni ke bawah inilah, tapi dalam kes ni kedalamannya adalah sama. Okey, tentukan perbezaan ketinggian turus air di macam ni juga, di besar ni tadi sama yang macam saya explain tadi. Okey, di antara dua arus air dalam tiup U, kemudian keluarkan dan keringkan corong tisel. Okey, mesti keringkan ya, sebab kalau kamu tak keringkan corong tisel ni, so kita takut kalau ada sisa-sisa alkohol ni akan mempengaruhi kalau kamu masuk dalam air. Okey, dia akan mempengaruhi. Okey, mesti kena keringkan. Okey, kemudian ulang eksperimen 3 dan 4 dengan menggunakan bika B dengan bika C yang ada air dengan ada gliserin. So rekodkan pemerhatian. Rekodkan perbezaan ketinggian turus air di dalam jadual 2.2. Okey, so ada 3 jenis cecair iaitu alkohol, air dan gliserin. Okey, dah diberi ketempatan kat situ, alkohol 790, air 1000, manakala gliserin 1300. Okey. Jika kita masukkan ketiga-tiga cecair ini dalam satu bekas, okay, kita akan dapati sebenarnya gliserin ini akan berada bahagian paling bawah, air di tengah-tengah dan alkohol paling atas. So dia macam 3 layer lah. Okay, macam TC special tu ada 3 layer. Kenapa TC special tu ada 3 layer? Kerana perbezaan ketumpatan. Okay, mana gliserin ini ketumpatannya paling besar iaitu 1300. Jadi kita boleh katakan sini gliserin ni jika mempunyai ketumpatan yang besar, jadi dia adalah lebih berat. Okay, berat dalam konteks ni adalah berat heavy lah. Bukannya berat weight tu, berat heavy. So, alkohol pula, dia punya 790. Jadi, kita kata kat sini, alkohol ini, kenapa alkohol berada paling di atas? Okay, kerana alkohol ini adalah ringan kerana ketumpatannya adalah rendah. Gliserin dekat bawah kerana gliserin adalah berat kerana ketumpatannya adalah tinggi. So, kamu kena hafal lah. Ketumpatan tinggi tu maksudnya dia akan jadi berat. Ketumpatan rendah itu dia akan jadi ringan. So, berdasarkan hipotesis tu tadi dia kata, semakin besar ketumpatan, semakin besar tekanan. Jadi, kita boleh kata kat sini, bacaan di besar itu, okay, di besar itu, okay, gliserin adalah yang paling besar. Okay, saya buat macam ni lah. Tak ada pening kamu ini. Apa saya nak ambil pemadam. Okay. Gliserin, okay, pressure, ini pressure, P tekanan. So, tekanan gliserin adalah paling tinggi. Saya labelkan sebagai 3 anak panah lah, menunjukkan tekanannya adalah paling tinggi kerana ketumpatannya paling besar. Okay, untuk air dia sederhana. Okay, dia tengah bacaan dia. Okay, manakala tekanan untuk alkohol adalah yang paling rendah. Okay. So, kat sini hipotesis terimalah, semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan. Okey. Seterusnya. Okey, aktiviti 2.2. So, ini bukan eksperimen lah. Okey. Tujuannya adalah menunjukkan bahawa luas kelihatan rentas merentasi dan terus tidak mempengaruhi tekanan cecair. Okey. Ini radas aras cecair. Inilah macam-macam bentuk. Okey, air dan pewarna makanan. Okey, letakkan radas aras cecair yang kosong di atas permukaan meja yang ufuk seperti Raja 24. Tuangkan air berwarna ke dalam radas itu sehingga hampir penuh. Perhatikan ketinggian air pada setiap turus. Okey. Kalau kamu isikan air kat sini, ketinggiannya akan semua jadi sama. Okey, maksudnya kamu isi air kan? Kamu isi air sampai sini. Okey, sini. So, semua ini akan sama tinggi. Okey, sorry lah. Terlari sikit yang tu. Okey, semuanya akan jadi tinggi. Okey, masuk kat sini, luas
Okey, luas kerata rentas dan bentuk bekas itu tidak mempengaruhi. Okey, tidak mempengaruhi. Saya ulang ya. So, luas kerata rentas, bekas dengan bentuk bekas tidak mempengaruhi tekanan cecair. Yang mempengaruhi tekanan cecair tadi adalah kedalaman dan juga dia punya ketumpatan. Okey, kedalaman dan dia punya ketumpatan. Kalau kamu ingat balik rumusnya tadi, P sama dengan Rho G H. Okey, Rho G H. Okey, Rho itu adalah ketumpatan. Okey, H itu adalah kedalaman. G ni adalah nilai pemalar. Jadi kita tak kajilah. Okey, G ni adalah nilai pemalar, nilai yang constant saja, nilai yang sama saja. So, kat sini kita nampaklah. Okey, Rho dengan H ini ketepatan dan kedalaman ini mempengaruhi tekanan cair. Okey, kemudian kat sini darjah 2.5 menunjukkan air yang memacu keluar daripada ketiga-tiga lubang yang pada sebuah botol plastik pada aras yang sama mempunyai jarak pancutan yang sama. Okey, satu botol. Okey, botol ni sebelum kamu nak cucuk, kamu kena tutup dahulu. Okey, tutup dahulu. Lepas tu baru kamu cucuk. Okey, cucuk botol ni semuanya pada kedalaman yang sama. So, bila kamu buka, so baru air itu akan mengalir. Kenapa air itu mengalir? Nanti satu topik 2.2 ada cerita. Okey, saya rasalah. Okey, so bila kamu buka ni saja botol ni, so air ini akan terpancut, di mana kita akan perhatikan jarak pancutan dia kalau kita ukur betul-betul adalah sama. Okey, pematang ini menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair pada suatu titik bertindak pada semua arah. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama, jadi pada kedalaman yang sama, so tekanan adalah sama. Dan tekanan itu bertindak pada semua arah. So, penting ini. Pemerhatian ini menunjukkan bahawa tekanan dalam cair pada satu titik bertindak pada semua arah. Ini adalah penting. Ayat ini adalah penting sebab kita akan tengok nanti dalam satu lagi prinsip fizik. Okey, ini contoh soal. Kira macam contoh soalan lah. Contoh cara kamu nak menyelesaikan suatu masalah. Darjah 2.6 menunjukkan sebatang tiub U yang diisi dengan cecair X dan kemudian tambah dengan cecair Y yang tidak bercampur dengan cecair X. Maksudnya kedua-duanya mempunyai ketumpatan yang berbeza lah. Atas ini boleh digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Okay. So, kalau tak bercampur maksudnya ketumpatannya adalah berbeza. So, bila dimasukkan cecair X, okay, ketinggiannya adalah sama. Ketinggian ini adalah sama. Tapi bila dimasukkan cecair Y, so ketumpatan cecair Y ini menolak, okay, naik ke atas. Okay. Okey, terima kasih. Tekanan cecair di titik A, okey, titik A yang ni, Rho P1 sama dengan H1 Rho 1 G, iaitu Rho 1 adalah ketumpatan cecair X, okay, melibatkan cecair X yang biru inilah. Okey. Okey, P1 kat sini adalah ketumpatan cecair X, okay, melibatkan cecair X. Tekanan cecair yang ada kat sini adalah melibatkan cecair X, okay, manakala tekanan cair di titik B, P2 sama dengan H2 Rho 2G, iaitu Rho 2 sama dengan ketumpatan cecair Y. So, di titik B ini adalah tekanan yang disebabkan oleh cecair Y. Okay, saya ulang ya. A ini adalah tekanan disebabkan oleh cecair X, manakala B ini adalah tekanan disebabkan oleh cecair Y. Okay, di mana kita ada belajar tadi, okay, kalau pada titik yang sama, kalau kemudian A dengan B sebenarnya adalah pada titik yang sama selari. Okay, so kita boleh kata kat sini, okay, dan dua-duanya tidak bergerak. Lepas kamu dulu tak bergerak, kita boleh kata kat sini tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di A sama dengan di B. So P1 sama dengan P2. So H1 Rho 1G sama dengan H2 Rho 2G, okay, di mana kita tahu G nilainya adalah pemalar, iaitu 9.81. So, kita potong G, tinggallah H1 Rho 1 sama dengan H2 Rho 2. Okay. Nilai H1 dan H2 boleh diukur dengan pembaris jika ketumpatan X Rho 1 diketahui, maka ketumpatan Y Rho 2 boleh dihitung. Maksudnya, H ini kita boleh cari, boleh ukur sendiri. Kalau kita buat eksperimen, kita boleh ukur sendiri. Okay. Ketumpatannya kita boleh kira lah. Okay, kalau kita tahu ketumpatan X ini, so kita mencari ketumpatan Y. Contohnya, kalau kita tahu ketumpatan ini cecair X ini adalah air.
Jadi air ketumpatannya adalah 1000. Okey, so gantikan sajalah. H1 berapa, ρ1 1000, H2 berapa, so dapat cari ketumpatan cecair Y. So senang cerita, eksperimen ini boleh digunakan untuk kita mencari ketumpatan suatu cecair yang kita tidak tahu berapa dia punya nilai. Okey, kita tengok kat sini. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, soalan ini agak sukarlah. Okey. Okey, so ini adalah soalan untuk menyelesaikan masalah melibatkan tekanan cecair. Okey. Formula P sama rho GH digunakan untuk menghitung tekanan pada suatu kedalaman dalam cecair. Permukaan cecair turut mengalami tekanan, oleh itu tekanan sebenar yang dialami oleh suatu objek dalam cecair dihitung dengan rumus yang berikut. So, tekanan sebenar sama dengan rho GH tambah dengan P atmosfera, di mana tekanan atmosfera P atm adalah tekanan atmosfera. Okey, maksudnya macam inilah. Okey, kiranya warna biru. So, ini adalah air. Okey, kemudian ada seekor ikan lah. Okay, saya rasa susah nak lukis dengan comel-comel. Okay, lebih kurang lah ada ikan dekat sini. Okay, ada ikan. So, di mana tekanan yang dikenakan pada ikan itu adalah daripada atas ini ke bawah. Okay, ini adalah tekanan cecair saja. Kat sini adalah P sama dengan rho GH. Okay, P sama dengan rho GH. Okay. Rho ni adalah ketumpatan air ini, G adalah percentuan graviti, H adalah kedalaman lah. Okay, H adalah kedalaman. Okay. Di mana dalam pada masa yang sama ada satu lagi tekanan yang dikenakan yang di atas permukaan ini kita panggil sebagai tekanan atmosfera P atm. Okay, P atm ni biasa nilai dia akan bagi. So kamu hanya perlu tambah saja. Okay, so kalau soalan suruh cari tekanan yang dikenakan kepada ikan yang dalam air ini adalah maksudnya tekanan rho GH ini tambah dengan P atmosfera. Okay, okay, boleh ya. So nak cari tekanan yang dikenakan pada ikan, tekanan cecair yang dikenakan pada ikan ini adalah rho GH sama dengan tambah P atmosfera, macam rumus yang inilah. Okey, kat sini Raja 27 menunjukkan menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5. Inilah ikan ini. Okey, 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Ketempatan air akuarium ialah 1050 kg meter kuasa negeri 3 dan tekanan atmosfera adalah 1000 kilo Pascal. Okey. Percutan graviti adalah 9.81 meter per saat. Okey, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya? So, untuk soalan A ni dia merujuk kepada tekanan cair sajalah, yang ini saja. P sama dengan rho GH. Okey. B itu kan tekanan sebenar, maksudnya kamu kena tambah dengan tekanan atmosfera di atas ni lah. So, P sama dengan rho GH. So, rho dah diberitahu 1050 kgm-3. G pun dah diberitahu 9.81. H pun dah tahu 1.5 meter. Okay, H ini kamu hati-hati. Okay, make sure dia adalah unit SI, maksudnya unit meter. Kalau dia bagi sentimeter, kamu kena convert kepada meter. Bagi kilometer, tukar kepada meter. Okay, mesti dalam meter. H ini mesti dalam unit ni meter. Hanya bila H ini unit meter, rho ini adalah unit kgm kuasa negatif 3, G ini adalah meter per saat. Hanya itu saja. Bila kamu tekan kalkulator, unitnya adalah unit Pascal. Okey. Rho dengan G ni biasa tak masalah. H ni yang kamu kena hati-hati. Biasanya H ni dia suka main-main tu, jadi sentimeter lah, jadi kilometer lah. So kamu kena tukar H jadi meter. Okey, kemudian untuk B, itu katakan sebenar. So ini tambah itu sajalah. Okey, ini step dia. Okey. So sekali lagi, okey. Tengok terus skip je lah. P sama dengan rho GH. H 1.5 meter. 1050 adalah ketumpatan. 9.81 adalah G tadi. So, tekan calculator dapatlah 15.5 kilo Pascal. Okay. Nak jawab macam ini pun boleh. Nak jawab macam ini pun boleh. Tak ada masalah. Tapi nak senang yang kilo Pascal lah. Kenapa nak senang kilo Pascal? Sebab yang tadi dia bagi tekanan atmosfera adalah 100 kilo Pascal. Okay. Maksudnya 100,000 lah. Okey, maksud ini adalah 15,500. So, tambah saja tekanan sebenar, kamu tambah sahaja. So, dapatlah 115.5 kilo Pascal. Okey, maksudnya 115,500 Pascal.
Okay, tekanan yang dikenakan kepada ikan yang tadi berada dalam 1.5 liter kedalamannya. Okay, contoh 2. Okay, Raja 2.8 menunjukkan sebatan tiup U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Ketepatan air adalah 1000 kg meter kuasa negatif 3. Hitungkan ketepatan minyak zaitun. Okay, ini yang macam saya cakap tadi dulu lah. Okay, rumusnya adalah HI H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2 di mana H dah tahu, H1 dah tahu, H2 pun dah tahu. Rho 1 pun dah tahu iaitu ketepatan air. So yang tahu adalah rho 2. So gantikan sajalah H1 adalah 15 cm. Rho 1 adalah 1000 ketepatan air. Okay. H2 adalah 16.5 cm. Rho 2 adalah yang kita nak cari. Okay. Okay, dalam kes ni tak ada masalah kamu tak tukar pun sentimeter jadi meter, tak ada masalah. Kenapa? Sebab unit sentimeter itu akan dipotong tadi. So tak payah tukar lah. Okay, tak perlu tu tukar. So tekan saja kalkulator. Pindah. Make sure kamu tahu darab silang apa semua tu. So dapatlah 909.1 kg meter kuasa negatif 3. Okay, ini adalah aplikasi tekanan dalam cecair dalam kehidupan. Okay. Yang pertama adalah kedudukan tangki air di rumah. Okay, kalau kamu perasan, okay, tapi kebanyakannya rumah di Tatau tak ada tangki air kat atas tu kan. Okay. Biasanya, kalau kamu nak ada tangki air, kalau kat Tatau ni biasa orang letak kat luar kan. Tapi sepatutnya tangki air ni perlu berada di atas rumah kamu. Okay. Kenapa perlu berada di atas rumah kamu? Okay. Tangki air di rumah biasanya diletakkan di ruang antara siling dengan bumbung. Perbezaan ketinggian di antara aras air dalam tangki dengan bilik air menghasilkan tekanan air yang tinggi pada bilik air. So, kalau kamu tengok kat sini, ini tangki, bilik air dia kat luar tu, bawah tu. Jadi, semakin tinggi kamu punya kedudukan tangki air ni, so, semakin mudah air nak mengalir kepada bilik. So, air boleh mengalir keluar dengan laju apabila bilik dibuka. Okay. Sepatutnya tangki di rumah mesti berada di atas siling, okay. Bukannya di luar. Biasa kalau kat atas kamu tengok kat King's Park tu, okay, biasanya orang letak dekat luar, okay. Salah ya, cara tu sepatutnya mesti dekat atas, okay. Kalau orang tu letak kat luar, kenapa air tu masih boleh mengalir? Kemungkinan besar dia ada guna pump lah untuk sedut, okay. Kedua, okay, kedudukan cecair intravena, okay. Intravena ni yang air garam tu lah. Okay, kalau kamu sakit ke kamu dehydrated, okay, biasanya dia akan letak yang ni lah. So, bila letak dekat atas, so dia akan mengalir masuk ke dalam saluran darah kamu. Baik, cecair intravena letakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada badan pesakit. Okay. Tekanan yang terhasil pada perbezaan ketinggian turun cecair menolak cecair intravena masuk ke dalam badan pesakit. Okay. Kadar pengaliran cecair intravena yang masuk dalam badan pesakit dipengaruhi oleh ketinggian beg cecair yang boleh dikawal oleh pelaras. Maksudnya, lagi tinggi kedudukan beg tu, okay, lagi tinggi dia punya tekanan, so lagi laju lagi masuk. Okay, di mana pelaras ni kita guna untuk mengawal. So, apa terjadi kalau beg cecair intravena ni berada di bawah kamu? Okay, kalau dia berada di bawah kamu, darah kamu yang akan mengalir masuk ke dalam beg intravena ini. So, hati-hatilah. Kalau kamu beg ini selaras dengan kamu, maksudnya kamu pun baring, kamu letak cecair ini dekat bawah. Okay, ada kemungkinan besar cecair dengan darah kamu tak bergerak lah. Maksudnya tak gerak, maksudnya cecair tak mengalir. Okay, maksudnya kat sini, kalau kamu letak kat bawah sini, so air itu tak masuk dalam badan kamu, darah pun tak masuk dalam beg ini. So, tak ada guna lah. Tak ada function. So, sebab itulah beg ini sentiasa berada di atas. Sebab itulah kalau kamu tengok, kalau orang sakit, dalam cerita kamu tengok orang sakit, kalau dia orang ada pakai beg cecair intravena ni, dia akan angkut sekali dengan tongkat-tongkat ni. Okay, dia tak akan ambil ni. Dia akan ambil ini saja tu pergi berjalan. Tak, dia akan angkut sekali dengan tiang-tiang ni. Supaya beg cecair intravena ni berada pada kedudukan yang tinggi. Okay. Pembinaan empangan ni saya cakap tadi. Okay. Oleh sebab tekanan air bertambah apabila kedalaman bertambah, dinding empangan air dibina dalam bentuk yang lebar pada bahagian dasar empangan. Okay. Kat sini gambar nampak. Okay. Tekanan kat permukaan ini adalah lebih rendah berbanding tekanan dekat bawah. Jadi sebab itulah dinding empangan makin lama makin kembang ke bawah. Okay. Bila ke bawah ni, dia punya dinding makin tebal. Kenapa makin tebal? Sebab dia nak menghalang. Memalang. Supaya dia dapat menahan tekanan yang tinggi daripada dasar ini. Okay. Bahagian dasar empangan yang lebar mampu menahan tekanan air yang tinggi. Jadi,
Kalau dia buat sini nipis, tak nipis lah, sama je macam dinding biasa. So, ada kemungkinan besar lama-lama bahagian bawah ini akan pecah. Kalau ketebalannya sama, okay, tak bertambah semakin menuruni ni, okay, ada kemungkinan besar makin lama dia akan makin pecah. Okay, empis air berada pada kedudukan yang rendah supaya tekanan air yang tinggi boleh menghasilkan aliran air yang deras untuk memutarkan turbin. Okay, so dia perlu ada ni lah. Okay, kalau ke bawah ni, so air lebih laju masuk lagi laju, air tu masuk lagi cepat di turbin itu berputar, lagi banyak tenaga elektrik yang dihasilkan. Okay, last sekali adalah penggunaan sifon. Okay, sifon ni pun mungkin kamu pernah buat juga lah kot. Okay, sifon digunakan untuk memindahkan air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okay, salur yang dipenuhi dengan air dimasukkan satu hujungnya ke dalam tangki air yang berada di kedudukan yang tinggi, manakala satu hujung diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah. Pengaliran air keluar dari hujung D menghasilkan kawasan tekanan rendah dan rendah di titik B. Tekanan atmosfera menolak air ke dalam tiub di A. Okey, maksudnya kat sinilah. Okey, so kamu nak keluarkan air ni. Contohnya ni ada aquarium kan. So kamu nak keluarkan air ni. So kamu nak angkat aquarium ni berat sebab ada banyak air. So apa teknik yang kita gunakan sifon. Okey. Ataupun senang ambil batang pipe pun boleh. Okey, kamu ambil pipe, kamu penuhkan pipe tu dengan air dalam A ini. Okey. Kemudian kamu sedut bahagian D. Bila kamu sedut bahagian D, so akan menghasilkan satu tekanan. Okey, di permukaan A ni, permukaan air ni akan menghasilkan satu tekanan menekan air itu untuk masuk. Masuk dan keluarlah air kamu sampai ke D. Okey. Biasanya sedut lah. Kalau tak sedut pun boleh masalahnya. Rasanya tak silap saya. Tapi biasanya saya sedut sebab untuk kata pushkan lagi tekanan. Okay. So tekanan tu makin lama air tu mula akan laju. So makin lama dia makin kurang. Sebab apa? Sebab air ni makin lama kedalamannya makin berkurang. Jadi tekanannya akan menjadi semakin kurang. Okay. Sampai satu tahap memang sikit lah. Tiada lagi air yang boleh ditolak masuk ke dalam baldi dekat bawah ini. Okay. Ini yang pernah sifon cakap ni. Okay. Okey. Sifon yang ringkas tidak bersebatang tiub yang boleh dibengkokkan. Tiub pipe saya terpilah. Saya boleh dipindahkan keluar dari sebuah tangkangan. Okey. Ini apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pemindahan cecair? Menaikkan sifon. Okey, itu ketumpatan lah. Okey, ketumpatan antara salah satunya. Okey, jadi so praktis formatif 2.1 ini sila buat. Okey, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, rho GH tadi. Okey. P sama dengan rho GH. So, dalam kes ni 3 rho GH tu lah. Berapakah tekanan air pada kedalaman 24 meter dalam sebuah tasik. Okay, ni pun tadi dah ada. Pun rho GH juga. Seorang penyelam menyelam sehingga 35 meter dalam air. Berapakah tekanan sebenar? So, P sama dengan rho GH tambah P atmosfera. Okay, tak ada masalah. Mudah saja soalan ini. Okay, so itu saja untuk subtopik 2.1. Okey, bab baru 2.1 tekanan cecair. So, saya harap kamu boleh siapkanlah tugasan kamu ni. Okey. Okey, sekian, terima kasih.